This video is sponsored by Nasrum Group Kuala Lumpur. Nasrum Group Kuala Lumpur is a recon car dealer. Over here, you will get options like MPV, SUV, regular sedan, sports car, and a higher performance car. Come over and get experience because they provide a very good service and the car condition is excellent. I'm sure you will not regret because you are about to get your dreams come true. Enjoy the video and don't forget to subscribe my channel. My name is Habil Hamzah and you're watching Carnetic TV. Guys, ni adalah Supra MK5 model baru tahun 2020. So saya nak bagi tahu kat korang, Supra MK5 model baru ni dia ada 3 variasi, 2.0 SZ, 2.0 SZR dan 3.0 RZ. So model yang saya review hari ni adalah 2.0 SZ. Sebelum kita bercakap pasal exterior, saya nak share dulu harga kereta ni dengan korang. Harga dia bermula 300 lebih ke atas. Kalau korang tambah sikit lagi, mungkin korang akan dapat 2.0 SZR. Ya, saya tahu harga dia mahal. So dari segi exterior, Toyota sengaja buat kereta ni susah nak identify perbezaan antara 2.0 dengan 3.0. Tapi saya akan share dengan korang macam mana nak identify. Dekat depan kalau korang tengok dia ada front parking sensor. Sebab kereta ni Japan spec. Kalau korang beli UK spec untuk model 2.0, korang takkan dapat front parking sensor. Hanya 3.0 sahaja yang ada front parking sensor di UK. So luckily kalau korang pilih Japan spec, korang akan dapat. Dari segi sudut sport rim. Okey, sport rim ni kalau korang tengok untuk model SZ dia datang standard size 17 dan sport rim dia agak kurang menarik. So kalau korang nak yang lebih menarik, mungkin korang kena pilih model SZR. Sebab SZR sport rim dia ada yang versi 18 inch and then dia punya design lebih cantik. Now, kita nak bercakap pasal interior dan saya nak katakan macam mana kita nak spot different between 2.0 dengan 3.0. Malangnya ni adalah Japan spec yang mana design bucket seat dia adalah totally kain. Tak ada Alcantara, tak ada leather seat. Manakala kalau korang beli yang UK spec untuk series 2.0, korang akan dapat Alcantara material dan kalau 3.0 korang akan dapat full leather. Tapi itu UK spec lah. So Japan spec juga agak ketinggalan sebab dia punya bucket seat controller dia masih lagi manual. Korang beli kereta ni 300 lebih kan. So terimalah macam tu. Tapi dari segi bucket seat dia memang agak grippy dan sturdy, which is good job lah on that. Jom kita tengok dashboard dia pula. So dari segi dashboard ni terang-terang korang boleh nampak this is a BMW Z4. Okay, saya tak benci BMW, cuma saya just nak cakap lah bila Toyota dengan BMW masuk sekali ni dia macam ada split identity sikit lah. Tapi seperti mana yang kita semua tahu, radio BMW ni dia punya user interface dia sangat-sangat friendly. For your information, software yang dipakai ni adalah software BMW. Sangat senang digunakan. Just tekan je butang menu ni, korang nampak ada banyak function, ada map, radio, connect service apa semualah. Straightforward. Itulah design, teknologi BMW. Lepas tu dari segi butang-butang dekat depan ni memang tak mengarut, agak senang. Straightforward. Aircon, radio. Lepas tu butang dekat tengah-tengah ni pun tak banyak sangat. Okay? Lepas tu meter dia memang agresif dan fokus on the performance sebabnya RPM dekat tengah-tengah tu. Lepas tu kat tepi tu dia ada macam gauge dia yang korang boleh ubah lah korang nak monitor apa. And then dari segi steering pula memang steering BMW, which is BMW suka sangat buat steering bulat macam ni. Alangkah indahnya kalau Toyota boleh ubah buat flat bottom, kan lagi cantik kan. Lepas tu yang saya rasa macam tak puas hati ni, cup holder dia. Kenapa nak kena buat kat sini? Sebab cuba korang bayangkan, kalau korang letak mineral ke apa-apa botol kat sini ke, dia akan berlanggar tau sebab korang letak armrest. Jadi berlanggar, tak selesa lah kat sini. Lepas tu biasanya kalau kereta-kereta lain dia ada cup holder dekat kulit pintu ni. Tapi untuk Toyota Supra tak ada. So korang tak boleh letak cup holder kat sini, hanya kat sini sahaja. So this is not well planned lah by BMW ataupun Toyota. Saya rasa setakat tu je saya nak share tentang interior because straightforward sebenarnya. Nothing much to talk about. Okay geng, tengok bumbung dia ni. Ini yang dipanggilkan double bump roof. Ada kelebihan dia dari segi aerodynamic lah. Tapi kita nak bercakap pasal belakang Toyota Supra ni, which is agak lawa, menarik design dia kan. Walaupun dia tak ada ducktail spoiler ataupun apa-apa spoiler, tapi terang dia pun dah nampak macam spoiler kan.
Okey, sekarang ni macam mana kita nak spot different 2.0 dengan 3.0? Korang tengok betul-betul dekat exhaust tip dia. Untuk model 2.0 exhaust tip dia sedikit kecil dan juga dia punya finishing tu gloss. Kalau korang beli yang 3.0 RZ, korang boleh tengok exhaust tip dia besar sikit dan finishing dia matte, bukan gloss Tapi selain pada tu juga kita nak bercakap pasal terang dia. So jom kita buka dia punya terang. Saya lupa, Toyota Supra ni dia sedikit menyusahkan. Nak buka terang dia ada dua cara sahaja. Sama ada korang buka terang dekat remote dia. Remote Toyota ke ni? Ini remote macam BMW. Sebab seperti mana yang kita tahu, Toyota Supra MK5 ni adalah chassis BMW Z4. Tapi tak mengapa, saya akan buka boot dia. So, saya sengaja buka boot daripada dalam sebab saya nak tunjuk betapa susahnya. Kadang-kadang kita lupa nak tekan dekat remote kan. Lepas tu kita nak angkat dia pun susah sebab dia tak ada macam tempat kita nak pegang untuk nak angkat terang tu. Susah sikit lah. Okay. Saiz terang kapasiti dia adalah 290 liter. Saya tengok ada some vlogger bagi tahu dia punya saiz terang ni hampir sama dengan Ford Fiesta. Tapi tak mengapa sebab ini adalah kereta sport. So kita tidak perlu sangat terang yang besar. Cukuplah untuk satu luggage besar ataupun dua luggage yang kecil. Okay. Alright. Kalau korang ni seorang yang bawa barang macam nak pergi bersukan ke apa ke kan, macam kasut ke badminton ke kan. Ini the best part about Toyota Supra. Dia punya terang belakang ni dia tak ada penghadang ataupun penghalang tau. Dia ada, korang boleh masukkan tangan kat sini, korang boleh capai apa-apa barang yang korang nak. This is the best part sebenarnya. So kalau korang nak ambil barang, just duduk dalam kereta je, ambil and go. Tu kelebihan dia. Okey, ni satu benda yang saya rasa macam tak puas hati sebabnya harga kereta ni 300 lebih. So tak kisahlah korang beli 2.0 SZ ke, SZR ke ataupun RZ, korang tetap akan dapat fake vent kat belakang. Okey, lepas tu fake vent dekat tepi ni dan fake vent dekat front hood dia. Fake semua, tak ada yang real. So saya rasa macam Toyota tak buat kerja yang baik lah dekat sini. Jom kita teroka enjin Toyota Supra MK5. So sekarang ni persoalan dia, layakkah kita panggil ini enjin Toyota Supra? Because nadi yang digunakan adalah daripada BMW B48 which is series 2.0 turbo. Okey, untuk model Toyota Supra SZ yang saya review ni, horsepower dia not much, dalam 190 lebih dan torque dia lebih kurang dalam 300 lebih. Transmisi yang digunakan seperti mana kita tahu, BMW semua menggunakan kotak gearbox ZF 8 speed. Dan kereta ni mempunyai single turbo, tapi turbo yang digunakan adalah twin scroll. Manakala kalau korang pilih option SZR pula, korang akan dapat horsepower lebih kurang 200 lebih horsepower dan 400 Nm of torque. Masih mengekalkan kotak gearbox 8 speed ZF dan single turbo juga. Manakala yang higher variant iaitu 3.0 RZ, itu adalah enjin B58, masih lagi daripada BMW, yang mana yang tu adalah 3 liter dan horsepower dia 300 lebih dan torque dia lebih kurang 500 Nm of torque. Masih mengekalkan gearbox yang sama ZF 8 speed dan juga single turbo dan mungkin turbo dia sedikit besar untuk 3.0 RZ. So saya tak nak komen lebih tentang enjin, cuma saya nak tunjuk kat korang lah betapa banyaknya ruangan kosong dekat dalam enjin B ni. Mungkin sebab enjin B48 ni kecil. Maklumlah, enjin B48 ni digunakan daripada BMW 330i sebenarnya, tapi sekarang berada di Toyota Supra. So jom saya buka cover hood, cover enjin dia ni, korang tengok. Itulah dia rupa enjin B48 2.0. Kecil, compact, lightweight. So disebabkan SZ dengan SZR menggunakan enjin B48, maka dia berjaya jimat sikit berat kereta ni 100 kilo daripada 1.5 tan. Toyota Supra 2.0 ni, seperti mana yang saya cakap, enjin dia lebih ringan. Jadi dia jimat 100 kilo daripada berat asal 1.5 tan. Maka disebabkan jimat 100 kilo tu, Toyota boleh buat weight distribution 50% di depan dan 50% di belakang.
So basically dari segi weight distribution tu balance. Supposedly kereta ni nimble. Okey, jadi kereta ni adalah rear wheel drive. Kalau nak buat drift tu mungkin korang boleh buat drift sebabnya top kereta ni untuk model ni tak tinggi 300.5, tapi kalau korang ambil SZR 400 dan kalau korang ambil 3.0 RZ 500 Nm of torque, which is bolehlah buat drift. Lagi satu, disebabkan ini adalah enjin BMW dan menggunakan gearbox ZF 8 speed, dia punya gearbox response tu saya cukup puas hati sebabnya very responsive. Saya sekarang ni berada dalam keadaan sport mode sebab no point saya nak test kereta ni dalam keadaan normal ataupun comfort, because ini adalah kereta sports car. Maka saya nak tahu macam manakah pemanduan sport kereta ni. Kereta ni mempunyai safety features yang agak bagus, yang mana dia ada blind spot dekat side mirror dan juga dekat infotainment dia ada bagi tahu yang saya terlalu dekat dengan kereta depan. On the safety side, kereta ni memang teliti. Lepas tu, walaupun kereta ni entry level, variant yang entry level which is horsepower 190 lebih je, tapi dia punya respon tu agak bagus. Dia punya torque tu pun memang kuat juga sebenarnya. Dari segi handling kereta ni memang saya boleh katakan sharp. Of course lah, because weight distribution yang sangat balance, which is 50 kat depan, 50 kat belakang kan. Cuma saya tak dapat nak test kereta ni betul-betul sebabnya trafik agak banyak. Wow, bunyi sound dalam kabin not bad walaupun enjin 2 liter je. Sedangkan kereta ni full stock, exhaust stock, enjin pun stock. Tapi Toyota dengan BMW did a good job. Dia buat bunyi kabin tu really sporty, which is memberi sedikit semangat untuk korang nak get the experience driving sports car. Tapi saya tak boleh nak imagine lah kalau sekiranya saya dapat pandu Supra 3 liter RZ. Sebabnya 3 liter RZ tu dia 6 cylinder. Actually dia berkongsi enjin dengan BMW M340i. Yes. So let's see cornering. Okay, sejujurnya saya terus terang cakap 190 lebih horsepower dengan 300 lebih Nm of torque, yes, saya rasa sedikit underpower untuk kereta ni. Tapi saya tengok ada vlogger-vlogger kereta lain yang mengatakan sekiranya kalau korang tak boleh beli 3 liter RZ dan korang terbeli 2 liter SZ ataupun SZR, jangan sesekali korang mendekati ataupun cuba-cuba nak pandu 3 liter RZ, sebabnya yang 3 liter RZ tu tiada bandingan. Tak boleh nak di-compare langsung dengan 2 liter SZ dengan SZR ni. Okay. Tapi kalau dari segi power wise tu, Ford Mustang EcoBoost lagi power. Okay. Sebabnya mungkinlah yang ni dia underpower mapping sikit kan, which is 190 lebih je. Tapi apa yang betul-betul membantu kereta ni adalah dia punya gearbox ZF 8 speed tu. Tidak mengecewakan, because every inch of gear tu dia sangat-sangat responsif. Even saya tekan brake pun dia downshift dengan cepat. Maknanya dia tahu apa yang saya nak, gear berapa yang saya nak. So that is a good thing. So in conclusion lah, driving experience Supra ni, sekali lagi saya boleh katakan kereta ni saya rasa ada buyer dia. Okay, so buyer dia ni mungkin orang yang tidak kisah sangat dengan performance, dan dia bukannya nak sangat bawa laju ke apa ke kan. Jadi dia just nak ada je kereta ni dalam garaj dia. This can be your choice. Okay, tapi ingat, macam saya kata tadi, kalau sekiranya pilihan korang tu adalah kereta sukan, this is not your choice. Okay, kita sekarang dah sampai ke penghujung video. Jadi persoalan dia sekarang, kalau korang ada bajet 300 lebih nak beli kereta kan, adakah ini kereta pilihan korang? Okay, dengan harga 300 lebih tu korang boleh dapat Ford Mustang new facelift dan juga Toyota Supra model baru. Dari segi power wise tu dengan driving experience totally different. Ataupun kalau korang betul-betul perlukan kereta sukan, why not korang pilih Toyota Yaris GR, yang mana kereta ni lebih laju daripada Toyota Supra, lebih nimble, lebih compact. So kereta ni betul-betul sesuai untuk kegunaan kalau korang sekali-sekala nak masuk litar Sepang ataupun toge dekat Genting.
kita akan buat video Toyota Yaris tu untuk episod lain. Sehingga hari ini kita selesailah video Toyota Supra ni. Bantu saya dengan 3 cara, iaitu tekan butang like, tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.